Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hilman bin Jamal daripada Kolej Matrikulasi Labuan akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk penggunaan aktiviti matematikal terejahan dalam pembelajaran topik fungsi dan graf. Dalam pembentangan ini terdapat 5 bahagian iaitu pengenalan, pelaksanaan kajian, dapatan kajian, refleksi kajian dan juga cadangan penambahbaikan kajian. Kamarudin mengatakan bahawa kemahiran asas kebanyakan pelajar di dalam melakar serta mentafsir graf fungsi dikategorikan sebagai sederhana. Ini akan menimbulkan kebimbangan kepada pensyarah kerana topik fungsi dan graf ini terdapat di dalam silibus matrikulasi. Jadi ini akan memberi kebimbangan terutamanya kepada pensyarah jika pelajar tersebut tidak dapat melakar graf dengan tepat. Ini dapat dilihat melalui refleksi PDP yang lalu di mana pensyarah mendapati pelajar tidak dapat mengenal pasti bentuk graf kuadratik, square root dan absolute values dengan tepat, dan juga pelajar tidak dapat mengenal pasti domain dan range sesuatu fungsi. Ini dapat dilihat melalui analisis dokumen di mana pelajar tidak melukis graf yang diberikan dan juga pelajar tidak dapat menulis domain dan range sesuatu fungsi. Selain itu, hasil pematian, pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menjawab soalan yang diberikan ataupun pelajar melihat jawapan rakan di sebelah atau tidak menjawab soalan yang diberikan. Selepas ditanya apakah sebab kenapa tidak dapat menjawab soalan yang diberikan, mereka memberikan respon. Ada yang mengatakan bahawa dia tak tahu bentuk graf ni kerana terlalu banyak graf yang perlu dipelajari, dan ada juga yang mengatakan bahawa dia keliru yang mana satu domain, yang mana satu range. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dia tahu nak lukis graf ni tapi bila dia nak cari pintasan X ataupun pintasan Y tu dia keliru. Oleh itu, pengkaji ataupun pensyarah membuat keputusan untuk melakukan satu kajian tindakan yang memfokuskan kepada kaedah atau aktiviti yang bersesuaian untuk diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran topik fungsi dan graf. Di mana objektif kajian ini adalah untuk membantu pelajar mengenal pasti bentuk graf kuadratik, square root dan absolute values dengan menggunakan aktiviti MPH, membantu pelajar mengenal pasti domain dan range sesuatu graf menggunakan kaedah grafikal dengan menggunakan aktiviti MPH. Kumpulan sasaran terdiri daripada 3 orang pelajar, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Kumpulan sasaran ini dipilih mengikut tahap pencapaian matematik tambahan semasa SPM. Tahap pencapaian mereka adalah daripada sederhana dan lemah. Pengkaji memilih model kajian tindakan Chemis Dynamic Target yang mempunyai 4 golongan iaitu perancangan, tindakan, memerhati dan mereflek. So selepas merancang, pengkaji membuat keputusan untuk menggunakan aktiviti MPH sebagai intervensi. Kenapa pengkaji memilih aktiviti ini sebagai intervensi? Kerana pengkaji merasakan bahawa aktiviti permainan ataupun kognitif sebagai aktiviti di dalam kelas ini dapat menarik minat pelajar, terutamanya kepada subjek matematik. Kerana kita sedia maklum bahawa subjek matematik ni dia agak abstrak dan juga kita boleh katakan sebagai dry. Jadi diharapkan agar apabila kita menggunakan aktiviti permainan, ia dapat menarik minat pelajar. Dan ini disokong oleh beberapa kajian literature yang mengatakan bahawa jika kita menggunakan permainan sebagai aktiviti di dalam kelas, ia boleh menarik minat ataupun meningkatkan motivasi seseorang pelajar. Dan selepas itu, intervensi dilaksanakan ke atas peserta kajian. Semasa intervensi dijalankan, pengkaji menggunakan 3 kaedah untuk mengumpul ataupun menganalisis data, iaitu melalui pemerhatian, analisis dokumen dan juga temu bual. Hasil data yang dikumpul, pengkaji membuat refleksi. Kajian ini hanya dilakukan sebanyak 1 kitaran sahaja. Jadi apakah intervensi yang dilakukan? Intervensi yang dilakukan adalah, yang pertama adalah aktiviti MPH ini terdiri daripada beberapa kad, di mana di setiap kad terdapat jawapan, soalan dan juga nombor kad.
Jadi pelajar dia boleh memilih untuk bermula daripada mana-mana kad. Contohnya dia memula daripada kad yang pertama. Dekat yang kad pertama tu dia akan ada soalan. So daripada soalan ni pelajar tersebut akan menjawab soalan lah. And then jawapan dia perlu mencari di kad yang berlainan. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat jawapan untuk kad pertama akan berada di kad yang ke-11. Jadi pelajar tu perlulah mencari kad yang seterusnya di sekeliling kelas. Selepas dia dapat jumpa jawapan yang seterusnya, dekat kad tu pun dia akan ada soalan. Jadi itu adalah soalan yang seterusnya. Jadi pelajar perlulah mengulangi benda ini sehinggalah pelajar tersebut menjumpai semula kad yang masa mula-mula dia buat tu. Kalau dia jumpa semula, itu dia berjaya melengkapkan satu golongan dengan syarat dia sudah menjawab 20 kad soalan. So langkah yang kedua, pelajar memulakan aktiviti dan cuba mencari jawapan melalui kad-kad di sekeliling kelas. Dan setelah tamat 45 minit, pelajar menyemak turutan nombor MPH bersama dengan pengkaji. Jika turutan nombor yang pelajar dapat sama dengan turutan nombor pengkaji, maka kita boleh katakan pelajar tersebut berjaya melengkapkan aktiviti MPH. Ingat arahan ini adalah keadaan peringatan yang dijalankan, di mana kita dapat lihat pelajar perlu bergerak aktif untuk melakukan aktiviti ini. Setelah intervensi dilakukan, dapatan kajian ataupun refleksi kajian melalui 3 cara ataupun 3 kaedah. Yang pertama adalah melalui pemerhatian. Pemerhatian ni pengkaji mencatat di dalam buku nota, di mana catatan ini dibuat apa yang dilihat, apa yang dirasai oleh pengkaji ketika intervensi dilakukan. Kita dapat lihat bahawa pelajar A menunjukkan kesungguhan untuk menjawab soalan kerana sebelum ini pelajar ini bersikap pasif di dalam kelas. So jadi pelajar A ni before ni dia bersifat pasif lah, di mana dia tidak suka untuk melibatkan diri dalam kelas. Pelajar B bermula dengan perlahan serta menunjukkan tidak berminat dengan aktiviti ini, namun setelah berjaya menjawab beberapa soalan, pelajar mula menunjukkan muka yang gembira. Ini kerana aktiviti MPH ini kita menggabungkan soalan-soalan mudah, sederhana dan juga susah. Jadi apabila pelajar tu dia boleh buat soalan-soalan yang mudah, dan mereka akan bermotivasi untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Pelajar C pula pada awalnya hanya melihat jawapan rakan yang lain. Setelah ditegur, pelajar tidak lagi melihat jawapan rakan yang lain. Pelajar mula bertanya kepada pengkaji mengenai soalan dalam aktiviti MTH ini. Pelajar memerlukan bimbingan untuk melakukan aktiviti MTH ini. Untuk pelajar C ni kita dapat lihat dia saya rasa dia tidak tahulah cara untuk mengenal pasti bentuk fungsi dan graf. Jadi beliau memerlukan bimbingan daripada pengkaji untuk melakukan aktiviti ini. Tetapi setelah dibimbing, kita dapat lihat terdapat improvement lah daripada segi jawapan. Kaedah yang kedua adalah melalui analisis dokumen. So analisis dokumen ini kita dapat lihat daripada lembaran jawapan pelajar setelah melaksanakan aktiviti ini. Jadi kita dapat lihat berapakah bilangan soalan yang berjaya dijawab dengan tepat dan berapakah peratusan soalan yang berjaya dijawab dengan tepat. Walaupun ketiga-tiga mereka tidak dapat menjawab secara keseluruhan ataupun 100%, tetapi markah 60% dan ke atas ini agak peningkatan yang agak tinggi jika dibandingkan sebelum intervensi ini dilakukan. Analisis dokumen yang kedua adalah melalui soal sidik. Google Form diadakan kepada peserta kajian setelah intervensi dilakukan, dan di dalam soal sidik tersebut kita minta feedback ataupun refleksi setelah melakukan aktiviti ini. Peserta kajian A mengatakan bahawa beliau patut melakukan ulang kaji untuk menguasai semua jenis graf dan cara menyelesaikannya.
Mungkin beliau boleh menjawab sebahagian graf, tetapi ada graf yang beliau tidak dapat jawab. Peserta B pula mengatakan bahawa aktiviti ini perlu dilaksanakan dalam kelas kerana ia membantu pelajar untuk mengiati jalan kerja, sesuatu pengiraan dan agak lebih mudah difahami untuk pelajar yang lemah matematik tambahan. Dan yang ketiga, pelajar kajian C mengatakan bahawa aktiviti ini perlu dilaksanakan agar proses pengajian dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih kompetitif dan efektif. Ini kerana untuk aktiviti ini terdapat sedikit unsur kompetitif di antara satu sama lain, di mana mungkin pelajar jika melihat kawan mereka boleh menjawab soalan dengan laju ataupun dengan cepat, jadi mereka pun mempunyai daya saing lah untuk mengejar kawan mereka. Dapatan kajian yang seterusnya adalah melalui temu bual. Selepas intervensi dilakukan, pengkaji melakukan kaedah temu bual bersama dengan peserta kajian, dan hasil daripada temu bual tersebut, dua tema dapat disimpulkan. Yang pertama adalah seronok kerana bermain sambil belajar. Ini kerana kita tahu subjek matematik ni agak abstrak dan agak dry. Jadi bila pelajar dapat bermain sambil belajar, mereka agak seronok, dan ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mempelajari subjek matematik. Tema yang kedua adalah peningkatan penglibatan pelajar dalam kelas. So, ketiga-tiga peserta kajian mengatakan bahawa apabila aktiviti dilakukan, mereka melibatkan diri di dalam kelas. Ini dapat dilihat apabila mereka dapat berbincang antara satu sama lain, ataupun mereka suka untuk bertanya dengan pensyarah bagaimanakah untuk menjawab sesuatu soalan. Daripada dapatan kajian, beberapa refleksi dapat disimpulkan. Yang pertama adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan aktiviti MTH ini ialah berpusatkan pelajar. Yang kedua adalah peserta kajian menunjukkan reaksi yang positif walaupun pada awalnya tidak memberikan respon yang baik. Ini dapat dilihat apabila terdapat juga pelajar yang tidak menggemari aktiviti ini di dalam kelas. Tetapi selepas beberapa ketika, mereka menunjukkan reaksi yang positif. Dan yang ketiga adalah penggunaan aktiviti ini dapat menambah pengajaran topik fungsi dan graf, khususnya dalam mengenal pasti bentuk graf serta mengenal pasti domain dan range sesuatu fungsi. Jadi ini adalah sangat baiklah kerana sebelum ini pun kita telah melakukan aktiviti ini di dalam topik yang berlainan, dan mereka juga menunjukkan reaksi yang positif. Tetapi kajian ini tidaklah sempurna. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan jika ingin melakukan kajian yang sama. Yang pertama adalah terdapat pelajar yang komplain. Dia mengatakan bahawa terdapat jawapan terutamanya daripada lakang graf yang agak kecil. Jadi mungkin visual card ini boleh ditambah baiklah. Mungkin kita boleh besarkan dia punya lakaran graf. Dan yang kedua adalah aktiviti ini boleh diaplikasikan dalam subtopik yang lain seperti topik composite function dan inverse function. Dan yang ketiga adalah kad ini boleh didigitalkan atau diintegrasi dengan augmented dan virtual reality. Ini menepati dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia di mana kita nak ada digital education ataupun kita nak integrasi dengan AI. Jadi kita boleh mungkin boleh gabungkan dengan augmented ataupun virtual reality selari dengan kehendak industri revolusi 4.0. Jadi kesimpulannya, diharapkan agar kajian ini boleh membantu pelajar untuk mengenal pasti bentuk dan fungsi graf serta mengetahui domain dan range sesuatu fungsi. Sekian, terima kasih.